نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia. Dan insya-Allah kita akan menyambung perbahasan daripada 40 amalan mudah menurut sunnah. Dan hari ini sunnah yang ke-29, iaitu bacaan doa bagi menghilangkan gangguan syaitan dalam salat atau membaca Al-Quran. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim daripada sahabat yang bernama Uthman bin Abil As Al-Thaqafi Al-Ta'ifi. Atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala, Ya Rasulullah, inna asyaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alayya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسدته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang berasal daripada Bani Thaqif, dan dia ni orang Taif. Dia kata dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni datang jumpa Nabi, mengadu pada Nabi masalah diri dia. Antara yang dia mengadu sini, dia kata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alayya. Sesungguhnya syaitan telah menghalangiku daripada salatku dan telah mengganggu bacaanku, yakni bacaan Al-Quran. Jadi dia beritahu masalah dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dia ada rasa gangguan bila mana dia salat dan juga bila mana dia nak baca bacaan-bacaan dalam salat. Dalam hadis ni dia sebut yalbisuha alayya, sehingga aku ni menjadi samar ataupun tertukar. Tertukar maksud ni macam mana sini? Iaitu dia terlupa dia berada pada rukun apa dan apa yang dia kena baca pada rukun ni. Dan kadang-kadang terlupa tu menyebabkan dia tertukar rakaat yang keberapa. Masalah yang mungkin kita juga hadapi masalah ni. Okay. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, Zaka syaitanun yuqalu lahu khinzib. Itulah syaitan yang bernama dengan nama khinzib. Sebahagian riwayat disebut dengan nama khinzab, baris atas. Okay. Fa idza ahsastahu fata'awwadh billahi minhu. Kata Nabi, apabila kamu merasakan gangguannya, yakni bila mana kita rasa kita diganggu, kita terlupa apa yang perlu kita baca, ataupun kita rasa gangguan-gangguan sini maksudnya ialah kita rasa mengantuk ataupun rasa berat bila mana dalam keadaan salat tu,
Nabi kata fata'awwaz billahi minhu. Maka hendaklah kamu meminta pertolongan kepada Allah daripadanya. Fata'awwaz sini maksudnya menyebut kalimah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu antara anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana kita menghadapi masalah diganggu dalam salat. Kemudian Nabi sebut lagi sini, Nabi kata watfil ala yasarika thalathan, dan kamu ludahlah ke kirimu sebanyak 3 kali. Qala fa fa'altu, maka kata Uthman bin Abil As, aku telah melakukannya. Fa adhhabahu Allahu anni, maka Allah Ta'ala telah menghilangkan aku daripada gangguan tersebut. Kita tengok apa yang disebut sini. Khinzib ataupun khinzab adalah nama syaitan yang mengganggu orang dalam salat. Dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, bila mana satu orang tu dia menghadapi gangguan ketika mana bersuci, maknanya ketika mana mandi wajib ataupun mandi hadas, ataupun ketika mana dia berwudu, gangguan syaitan datang pada waktu tu, mendatangkan pada dia rasa was-was, seakan-akan air itu tak mengalir pada bahagian yang patutnya mengalir air itu, ataupun kena air itu. Nabi kata zaka walahan, itulah syaitan yang bernama walhan ataupun walahan. Dalam sebahagian riwayat, walaupun riwayat tu dhaif, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Jadi dia ada beza nama. Walhan yang akan ganggu manusia ketika mana dia bersuci, dan juga khinzab yang akan mengganggu manusia ketika mana dia sedang melakukan ibadah, khususnya salat. Nama-nama ni Nabi yang namakan. Yang mana kau tengok, ini yang disebutkan oleh Al-Imam Suyuti bila mana dia membahas ataupun dia mensyarahkan hadis ni. Nama-nama ni datang daripada Nabi, dan nama-nama ni dia sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh syaitan tu, ataupun gangguan yang dibuat dengan syaitan tu ketika mana kita buat ibadah tu. Walhan ni ialah yang akan mendatangkan rasa tak selesa, maknanya kita akan rasa ada bahagian badan kita yang kering, tak kena air. Dan khinzab, sebahagian riwayat kata khinzab ni bukan asal daripada bahasa Arab, dia bahasa lain. Tapi khinzab ni ialah dia duduk di tepi telinga kita dan dia meniupkan gangguan sehingga kita dapat teringat benda lain. Sebab tu pernah berlaku zaman Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala yang mendirikan mazhab Hanafi, orang mai mengadu pada dia tentang masalah selalu lupa letak barang mana-mana. Maknanya terlupa, letak barang ni tak ingat barang tu duduk mana. Tanya Imam Abu Hanifah, kok adalah tip-tip yang boleh diberikan, ayat-ayat yang boleh digunakan untuk mengurangkan masalah lupa letak barang. Apa jawapan Abu Hanifah? Abu Hanifah kata, bila mana kamu tak ingat barang yang kamu letak di mana, maka salatlah. Salat ingat. Okay. Tapi bukanlah nak beritahu pada kita tak ingat barang terus salat. Okay. Poin dia ialah, bila mana kita salat, syaitan tak akan suruh kita fokus kita salat. Waktu itulah kita boleh ingat barang kita. Dan itu kebiasaannya. Okay. Jawapan Imam Abu Hanifah tu bukan tip yang perlu kita buat kalau kita tak ingat. Contoh, tak ingat kunci kereta, salat lu 2 rakaat. Solat tu automatik syaitan akan masuk dan akan ganggu khinzab. Dia akan beri koordinat di mana kunci tu, baru ingat waktu tu. Tapi ada juga keadaan dia tak ingat kunci, dia ingat benda lain. Cuma nak sebut maknanya, bila mana seseorang tu mula beribadah, syaitan tak akan duduk diam. Syaitan akan melakukan gerak kerja dia. Ia boleh dibaca dengan khinzib ataupun khinzab. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, syarah kepada Sahih Muslim. Ada juga ulama yang membacanya dengan sebutan khanzab. Ini juga yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi. Ia adalah gelaran bagi syaitan yang mengganggu salat yang bermaksud sepotong daging yang busuk. Perkataan khinzib ataupun khanzab ini maksudnya ialah sepotong daging yang busuk. Ini yang disebutkan oleh Al-Majdi Al-Ahmadi dalam kitab dia syarah Sahih Muslim, Syarah Hisnul Muslim.
Tujuan gangguan ini adalah supaya seseorang Muslim tidak dapat khusyuk di dalam salatnya dan tidak dapat merasai kelazatan ibadah. Okey. Jadi yang disebutkan sini, sebab apa khinzib ataupun khanzab dia datang mengganggu kita untuk mengurangkan sikit daripada kesempurnaan salat, iaitu khusyuk. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut antara kejayaan orang beriman, qad aflahal mu'minun, surah Al-Mu'minun. Dalam banyak senarai yang Quran sebut, antara yang Quran kata allazina hum fi salatihim khashi'un, mereka yang bila mana salat mereka itu khusyuk. Khusyuk bukan menjadi syarat sah kepada salat, tapi khusyuk itu menjadi kecantikan dan kesempurnaan bagi salat. Sebab ada orang dia silap faham bila mana dia baca surah Al-Mu'minun. Kita boleh cek surah Mu'minun ni juzuk yang ke-18, permulaan juzuk 18. Qad aflahal mu'minun, itu permulaan bagi surah Al-Mu'minun. Dalam tu Allah Ta'ala senaraikan beberapa sikap ataupun keberjayaan seorang yang beriman. Antaranya bila mana diberi amanah, dia jaga amanah tersebut, dia tidak pecah amanah, dan dia salat, dia jaga maruahnya apa semua. Cuma bahagian salat Tuhan akan sebut allazina hum fi salatihim, mereka bila mana salat khashi'un, sifat mereka ni khusyuk. Perkataan khashi'un tu telah menjadi isim kepada orang yang sedang salat. Nak tunjuk pada kita apa? Sifat orang tu sendiri dia memang khusyuk. Dia bukan satu benda yang orang kata apa dibuat-buat, tapi dia perlukan kepada latihan. Peringkat awal macam nak buat-buat jugalah. Orang yang baru nak belajar khusyuk ni. Okay. Tapi khusyuk ini datang ialah dengan fahamnya makna bacaan-bacaan dalam salat. Okay. Jadi itu antara benda yang mencapai makam kekhusyukan seseorang. Okay. Tapi kerana baca ayat itu juga, sebahagian orang dia tak salat. Sebab apa dia tak salat? Sebab dia kata tak khusyuk lagi. Khusyuk nanti baru nak salat. Ini yang menjadi masalah sebahagian ajaran-ajaran yang pelik ni. Dia kata kalau baca Quran, Quran tak akan sebut salat, melainkan Quran akan sebut khusyuk. Kalau salat tak khusyuk, tak ada makna, letih tubuh badan. Dia baca pula dalil. Dia kata amilatun nasibah, beramal tapi letih tubuh badan. Tasla naran hamiyah, masuk neraka juga. Jadi jangan salat lagi kalau tak khusyuk. Modal dia sedap jugalah. Okay. Jadi ramai tak salat. Umur 60 tak salat lagi. Sebab apa? Tak khusyuk lagi. Bila nak khusyuk tu? Tak tahu bila. Tapi nak kena tunggu khusyuk dulu. Okay. Tapi khusyuk ini ialah sesuatu yang dilatih. Khusyuk ini ialah sesuatu yang dilatih. Okay. Sebab mana-mana orang pun yang salat, dia akan pasti mendapat gangguan untuk khusyuk. Antaranya siapa? Nabi sendiri. Nabi bila mana Nabi salat pada waktu malam, salat malam, Nabi perasan Nabi diganggu oleh syaitan. Nabi rasa diri Nabi diganggu oleh syaitan. Dalam riwayat, Nabi rasa Nabi diludah oleh syaitan. Itu contoh-contoh gangguan yang berlaku. Dan dalam riwayat lain, kalau kita biasa dengar hadis ni, bila mana Nabi salat, Nabi terleka dengan satu gambar yang ada di langsir yang digantung oleh Aisyah dalam rumahnya. Nak tunjuk kepada kita apa? Seorang Nabi yang telah mengalami banyak perjalanan-perjalanan kerohanian. Seorang Nabi yang naik ke langit pertama, kedua, ketiga sampai Sidratul Muntaha. Dan kita kena tahu, hadis tentang Nabi salat di rumah Aisyah tu lepas Isra' Mi'raj dah lah. Bukan sebelum tu. Maknanya Nabi rasa gangguan sehingga Nabi kata pada Aisyah, alih ataupun buang langsir tu ataupun tirai tu buang, sebab dia mengganggu aku ulang salat. Selain daripada gangguan syaitan, gangguan persekitaran luar juga menjadi sebab kita terganggu dalam salat. Okay. Nak tunjuk pada kita apa? Bila yang kita selamat pada gangguan dalam salat ni sehingga kita boleh salat dengan tenang? Tidak ada. Sebab memang automatik kita salat, kita ada gangguan. Tak akan dapat dinafikan dan tak akan dapat lari lagi. Okay. Jadi salatlah kita walaupun kita merasakan diri kita diganggu. Dan tujuan dia mengganggu tu ialah untuk kurangkan kekhusyukan dan juga kurangkan rasa kelazatan ibadah sehingga ibadat salat itu menjadi berat dan susah untuk dilakukan. Sunat bagi orang yang diganggu ataupun mulai merasai gangguan menyebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim.
apabila terasa gangguan syaitan di dalam salat dan sewaktu membaca Al-Quran. Okay. Jadi nak sebut pada kita, bila mana kita baca bacaan-bacaan dalam salat, kita rasa terganggu dengan sebab terlupa ataupun terganggu dengan orang kata apa, gangguan-gangguan lain lah yang boleh mengganggu kualiti bacaan tu, waktu tu kita sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita sebut perlahan lah. Contoh kalau dia jadi imam, tak ingat jadi imam ni, tak ingat. Okay. Sebab benda ni memang biasa berlaku. Mungkin sebelum pada kita naik jadi imam tu, kita dah lancarkan bacaan kita. Naik jadi imam, kita jadi blur, tak ingat. Khususnya kalau saya sendirilah, bila mana jadi imam tarawih. Sebab imam biasa ni kita punya bacaan tu kita dah agak dah. Imam tarawih ni kadang-kadang tempat dia ada letak, kita ada target lah nak baca ayat apa. Kemungkinan ayat tu kita kurang baca pada solat-solat lain, kita baru nak baca pada solat tu, kita akan terganggu dengan solat tu, terganggu dengan bacaan tu lah. Okay, tak dapat nak fokus. Okay. Keadaan lagu tu nak buat macam mana? Ada orang, kita tengok sebahagian orang, bila mana dia terlupa sesuatu, dia selawat Nabi. Biasa orang lagu tu selawat Nabi. Kalau dia tak salat pun dia akan selawatkan. Okay. Tak salah lah nak selawat tu. Tapi kalau dia terlupa dan dia selawat, dia bukanlah menjadi tuntutan pun untuk kita selawat. Okay. Selawat ni mana-mana keadaan lah. Okay. Tapi dia bukan hanya bila mana lupa saja kita selawat. Okay. Dalam hadis ni Nabi kata bila mana terganggu, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi sebut perlahan lah. Jangan kita jadi imam, kita tak ingat, kita pun balas a'udzubillah tu kuat juga. Makmum pun ingat, ayat baru lah yang ada tambah. Sebut bagi diri kita dah lah. Okay. Mana kita diam sekejap, kita pun sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okay. Lepas selesai sebut a'udzubillah tu, dalam ni dia sebut sunat meludah di sebelah kiri. Yang ni pun kena bagi jelas. Nak ludah cara lagu mana. Ada orang dia simpan dengan kohok-kohok lagi dia ludah. Dia tarik tenaga nak ludah tu. Okay. Ludah sini hanya isyarat sahaja. Utful maksudnya kita buat isyarat macam ludah, tapi jangan paling dengan dada-dada ke arah kiri. Just buat isyarat. Okay. Sebanyak 3 kali apabila berasa gangguan ini. Ulangan ludahan sebanyak 3 kali ini sebagai isyarat kesungguhan seorang Muslim kerana gangguan syaitan. Ini yang disebutkan oleh Al-Ubaidillah Al-Mubarakfuri yang mensyarahkan hadis ni dalam kitab dia yang bernama Mir'atul Mafatih fi Syarhi Sahih Muslim. Okay. Dia sebut kepada kita bila mana ada hadis suruh kita utful ni maksudnya buat isyarat ludah. Isyarat tu nak menunjukkan kebencian dan tak sukanya pada syaitan. Dan kita disunatkan buat. Dia taklah sampai tahap wajib. Dia ada beberapa keadaan dan hadis lain yang Nabi suruh kita ludah ke kiri. Antaranya ialah bila mana kita tidur dan kita bermimpi dengan mimpi buruk, bangun, ta'awuz, sebut a'udzubillah, pun ludah ke sebelah kiri. Bila mana kita bangun tidur ataupun kita terganggu dengan mimpi buruk. Jadi dalam salat ni, bila mana kita diganggu, kita buat isyarat ludah. Isyarat. Maknanya tidak keluarkan air liur tu waktu ludah. Kalau tak sakan lah kita, setiap kali kena ganggu, kena letak bekas baldi ke apa tepi, belah kiri, untuk ludah dalam tu. Okay, bukan. Dia hanya isyarat saja. Jika dia salat berjamaah, sebelum ada tu, tetapi ludahan itu bukanlah bermaksud dengan air liur yang banyak. Cukuplah dengan ludahan dengan sedikit sahaja sebagai penghinaan kepada syaitan. Jadi itu adalah isyarat penghinaan. Macam kita pergi buat haji, dia ada satu part dalam manasik haji ni, kita ar-ramyu, kita melontar. Melontar ni isyarat penghinaan pada syaitan. Yang mana syaitan yang mengganggu kita dalam banyak bab kehidupan kita. Hatta dalam ibadah haji tu pun. Haji ni lagi besar lah dia punya gangguan. Nak bagi steady dia punya perasaan supaya tak rasa lemah, tak rasa tak semangat untuk buat ibadah haji ni. Okay. Tapi kita kena tahu dalam hadis Nabi sebut ahsil hasa, Nabi kata bilanglah beberapa batu kerikil yang kecil untuk dibuat melontar tu. Sebab ada hadis
Seorang lelaki, dia sampai kat bahagian melontar ni, dia ambil batu nak melontar ni besar-besar, genggam tapak tangan ni. Ni zaman Nabi punya cerita. Zaman kita lagi dahsyat lah. Ada orang buat video, letak video musim haji tahun bila, jemaah haji bukan daripada Nusantara kita ni lah. Okay. Jemaah haji daripada negara Arab, dia lempar kursi wakaf tu. Kan dia ada kursi wakaf dalam Masjid Nabawi tu, dia bawa mungkin, dia lempar kursi wakaf. Dia tak lempar batu dah. Itu sepatutnya dia tak terkena godaan syaitan, tapi dia kena juga gitu. Dan benda tu benda yang membahayakan lah. Nabi, zaman Nabi ni ada satu orang bawa batu besar-besar, lempar. Nabi kata halakal mutanatti'un. Nabi tanya je, sebab apa bawa batu besar ni? Dia kata sebab nak target syaitan. Benda tu dah berlaku dah zaman Nabi. Itu hanya isyarat penghinaan. Nabi kata halakal mutanatti'un. Celakalah orang yang melampau. Nabi sebut 3 kali. Faqad ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya telah celaka dan musnahlah orang yang terdahulu daripada zaman kita ni, orang yang lebih awal dengan sikap melampau ni. Nabi kata ambil batu yang kecil, itu hanya isyarat. Bukan itu tempat betul syaitan berkumpul situ. Cuma ianya ialah isyarat imtithal. Kita ikut seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim AS. Seterusnya dia sebut sini, jika dia solat berjemaah dan berada di kiri sekali, maka dia boleh melakukan sunnah ini. Jika dia berada di tengah-tengah saf dan mempunyai kain dan sapu tangan, maka boleh meludah padanya. Okay, jadi ni ketika mana keadaan waktu salat jemaah. Kalau dia berada pada saf paling kiri dan tak ada orang dah tepi dia, melainkan dia yang paling last, dia boleh buat. Tapi kalau dia duduk tengah-tengah saf, maka dia meludah pada sapu tangan ataupun tisu yang ada dalam poket dia lah. Kalau dia tak ada tisu, dia meludah, sebahagian para ulama sebut, meludah pada poket dia. Isyarat ludah. Jadi dia tak ludah kepada nampak gerakan tu ke arah kiri, dia tak buat lagu tu lah. Okay. Jika tidak memadai, memaling kepala ke kiri sahaja dan berta'awuz sahaja tanpa ludahan. Ini pun yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dalam fatwa Nurun 'ala Darb. Sekiranya orang tu berada di tengah saf, dia hanya toleh sikit ke kiri dan dia buat isyarat sahaja dan ta'awuz, dia tak perlu ludah. Cuma perlu berhati-hati bergerak, mengambil sapu tangan supaya tidak membatalkan salat dengan gerakan yang banyak. Okay, jadi itu antara benda ataupun cara yang disebutkan oleh para ulama. Ludahan ke sebelah kiri itu mempunyai 2 maksud. Yang pertama, kerana syaitan itu sentiasa berada di sebelah kiri, kerana jantung di sebelah kiri jasad insan dan ia merupakan tempat godaan syaitan. Okay. Jadi itu antara 2 tafsiran para ulama. Sebab apa kena sebelah kiri? Sebab syaitan akan datang melalui belah kiri. Dan yang kedua, jantung kita ni dia berada di belah kiri. Isyarat kepada penghinaan. Okay. Bila sebut tentang kedudukan jantung belah kiri ni, saya nak sebut sikit lah. Ada sebahagian orang, bila mana dia salat, dia bersedekat belah kiri. Ramai lah orang. Bukan ramai, maknanya kita pernah tengok orang buat lagu tu. Dia salat, dia letak tangan tu belah kiri. Saya pernah tanya sebahagian orang, sebab apa belah kiri? Dia kata tok guru dia suruh belah kiri. Last sekali cari tok guru dia, jumpa tok guru dia, boleh tanya. Saya tanya sebab apa belah kiri? Alasan dia bagi sebab belah kiri ni jantung kita, hati kita. Jadi nak bagi khusyuk tu pegang jantung. Okay. Jadi itu hanyalah dakwaan je lah. Dia taklah menjadi amalan daripada para sahabat ataupun daripada Nabi sendiri. Okay. Yang ada dalam hadis, Nabi bersedekat dan para sahabat pun tidak tahqiq di mana kedudukan tangan Nabi. Cuma disebut dekat dengan dada ataupun dengan pusat ataupun bawah pada pusat. Itu ada hadis-hadis. Keadaan tangan ataupun genggaman tangan tu sahabat hanya sebut, Nabi hanya pegang betul-betul atas pergelangannya. Itu cara Nabi bersedekat di situ. Ataupun sebahagian riwayat Nabi istirsal, tak bersedekat pun. Okay. Adapun kedudukan letak di kiri sikit ke kanan lebih sikit ke, itu tidak disebut, melainkan sebut letak di tengah ni, kawasan ni, sama ada dekat dengan dada ataupun atas pusat ataupun bawah daripada pusat. Itu saja yang ada. Okay. Cuma kita tengok sebahagian orang dia buat lagu tu. Bila mana dia buat lagu tu, dia punya siku kiri ni agak mengganggu orang yang solat tepi dia. Okay.
Jadi itu sebab kita kena tahu jugalah, kita salat ni kita kena ingat kita salat beramai-ramai. Tapi salat musim Covid ni tak ada alasan kot. Dia boleh buat kiri, nak buh belakang pun boleh. Sebab memang dah 1 meter dah. Okay. Cuma kalau salat rapat balik nanti, dia tak boleh buat lagu tu lah. Sebab benda tu mengganggu. Sama juga dengan keadaan orang yang bila mana dia sujud, ni bukaan lengan dia ni mengganggu orang. Okay. Dia sujud tu dia buka besar sehingga space orang sebelah jadi kecil untuk sujud. Okay. Kalau kita salat sunat seorang, memang kita kena buka. Itu memang yang Nabi ajar. Okay. Tapi bila mana kita salat berjemaah ni, kita pandai-pandai tengok keadaan lah. Pandai-pandai tengok keadaan. Antara masalah-masalah yang kita boleh tengok lah dalam masyarakat kita ni, antaranya bila mana duduk tahiyat akhir. Sebab orang kita ni bila mana dia duduk tahiyat akhir, dia nak duduk iftirash, iaitu letak punggung atas lantai. Duduk iftirash ni, dia agak makan space sikit bila mana kita salat rapat-rapat ni. Okay. Jadi bila mana ada satu orang ataupun sebahagian orang dia minat iftirash, sempit tara mana pun dia tetap nak iftirash juga. Jadi bila mana dia iftirash, kadang-kadang dia terduduk di atas kaki orang sebelah. Jadi kawan tu baca tahiyat dalam keadaan menanggung geram lah. Dia kata dia ni dah lah, sudah imam beri salam, kawan tu tak habis lagi tahiyat, saja buat lama. Okay. Jadi waktu lagu tu kita tengok, kita duduk keadaan yang macam kita duduk tahiyat awal lah. Kalau kita boleh iftirash, kita iftirash. Cuma saya duk perasan lah, antara sebab orang kita ni dia payah rapat saf sebelum Covid ni lah. Sebab nak ambil space waktu tu. Sebahagian orang yang agak berumur, dia macam jangan rapat sangat, nanti saya nak duduk tahiyat akhir kurang kawasan. Jadi nak ada kawasan tu lebih sikit, dia suruh orang jarak sikit. Belum ada Covid lagi waktu tu, tapi dah ada perangai lagu tu. Okay. Jadi rapat lah. Benda tu kita kena rapat, kita rapat. Bila mana kita salat, kita tengok keadaan, keperluan orang macam mana. Kalau boleh nak letak iftirash. Kalau tak boleh, tawarruk macam biasa. Dan benda tu tidak ada masalah pun. Okay. Seterusnya kita tengok antara sunnah yang ke-30 sini. Doa ketika marah. Daripada Sulaiman bin Surat katanya, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabban. فأحدهما احمر وجهه وانتفقت أوداجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. Aku duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada dua orang sedang saling maki-memaki. Dalam hadis ni sebut warajulan yastabban. Dua orang ni saling maki-memaki. Fa ahaduhuma ihmarra wajhuhu. Salah seorang daripada mereka telah merah mukanya dan kembang uratnya. Wantafaqat audajuhu. Maknanya terkesan dengan makian tu. Faqala an-nabi, maka kata Nabi, inni la'alamu kalimatan law qala dhahaba anhu ma yajid. Aku tahu satu kalimah yang mana kamu sebut kalimah ni, maka akan hilang ataupun jauhlah daripada kamu kemarahanmu. Maka Nabi pun kata, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ta'awuzlah dengan menyebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Nabi sebutlah hadis tu, zahaba anhu ma yajid, maka akan hilanglah kemarahannya. Hadis ni riwayat al-Imam al-Bukhari. Tengok apa yang disebut dalam pengajaran. Marah merupakan perkara yang tidak disukai oleh agama. Dalam hadis lain, Nabi pesan pada seorang sahabat sampai 3 kali, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Maksudnya janganlah kamu marah. Jangan marah sini maksudnya ialah kawallah marah, bukan buang terus marah. Sebab manusia dia tak akan boleh buang marah, tapi kawal marah. Dan ada bab-bab keadaan dia perlu marah. Sebab kalau kita buka hadis kitab Sahih Bukhari, ada hadis yang diletakkan di bawah bab al-ghadab fil ilm. Bab adanya marah ketika mana menyampaikan ilmu ataupun waktu Nabi sampaikan ilmu. Nabi marah. Sebahagian riwayat kata Nabi ni merah muka dia dengan sebab marah dengan perbuatan seorang sahabat. Maknanya ada waktu Nabi marah. Tapi Nabi marah ni berpada.
Tetapi harus diingat bahawa marah ini adalah perasaan yang tidak dapat dielakkan bagi manusia biasa. Justru, mengapa Nabi SAW melarang sesuatu yang tidak dielakkan oleh manusia? Sebenarnya hadis yang melarang marah ini bermaksud melarang mendedahkan diri daripada sesuatu yang boleh menyebabkan marah. Maknanya apa-apa yang kita rasa boleh marah, kita elakkan. Antara perkara yang disunatkan, diucapkan oleh Muslim yang marah ialah lafaz a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ini kerana marah itu daripada syaitan dan ia penyebab kepada pelanggaran hukum Allah seperti membunuh, memukul dan lain-lain lagi. Kalau tengok dalam hadis tadi, dua orang lelaki ni dia sedang maki-memaki di depan Nabi. Dia bergaduh, mungkin peringkat awal dia hanya bergurau biasa, lepas tu dia naik pada stage seterusnya dia pergi pada maki-maki. Ya staban maksudnya saling maki-memaki. Bila mana dia naik pada bahagian tu, sampai pada bahagian tu, Nabi pun sebut, Nabi kata, kalau aku ajar pada kamu satu kalimah ni, kamu akan jauh pada marah. Dan Nabi pun kata, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, maka dia akan marah. Kalau kita tengok orang Arab ni antara bangsa yang kalau dia bergaduh, dia kerah kepala waktu dia bergaduh. Dia payah nak ditenangkan. Cuma adalah sebahagian orang Arab, bila mana dia bergaduh, nak bagi tenang, kita pun sebut sallu ala Nabi, selawat. Macam kita orang Melayu selawat ni waktu lupa. Dia ada satu teknik orang Arab ni, sallu ala Nabi, dia slow sikit marah. Marah juga tapi slow. Okay. Boleh lah, macam kita sebut tadi, boleh lah nak selawat. Tapi Nabi ajar lagu tu. Okay. Tapi bila mana dia marah sampai tahap yang tu sikit, sebahagian orang ni yang saya tengok lah, sebahagian orang Arab, dia azan. Kita pernah tengok pergaduhan di stesen bas mana zaman belajar dulu. Okay. Gaduh sama-sama dengan driver bas ni. Bas tu mari lambat. Tiba-tiba dia load student. Ada satu bas ni dia mari lagi awal lah. Driver dia pergi ke mana, pergi beli kopi ke apa. Tiba-tiba dia datang balik, dia tengok bas orang lain penuh, mari lambat. Dia tak puas hati, dia suruh semua orang turun, masuk, naik bas dia. Sebahagian student, terutama student Melayu ni di universiti, dia tak suka naik bas tu sebab bas tu macam driver dia suka kacau perempuan apa semua, cakap benda-benda yang tak bagus. Jadi kita tak apa nak naik sangat bas tu. Dia tak puas hati, bas dia kurang orang naik, dia bergaduh, dia nak bertumbuk di hadapan pintu universiti pada waktu tu. Jadi apa yang dibuat waktu tu, pengawal security tu dia azan dalam pondok pengawal tu, dia azan kuat, dia azan slow lah harap tu bergaduh. Tapi habis la ilaha illallah bergaduh balik. Nak kata apa, kerah kepala, bergaduh ke baca surah Baqarah pun tak jadi apa geng-geng ni. Memang sifat dia memang cepat marah. Dia tak boleh, dia tidak sabar. Dan benda tu benda yang biasalah. Saya tengok benda tu benda biasa bagi masyarakat Arab, benda tu biasa. Tak puas hati dengan sistem tertentu, dia akan buatlah benda-benda yang pelik. Saya ingat waktu musim, setiap habis satu semester ni nak masuk semester baru, pelajar akan pergi bayar yuran semester seterusnya. Okay. Bila mana waktu crowded ramai orang, jadi perangai orang Arab ni dia tak boleh beratur, dia akan pintah. Okay. Jadi cara dia nak pintah, terutamanya yang perempuan, dia bawa ayah dia. Dia bawa ayah dia, dan ayah dia hari tu pakai, kalau ayah dia, sebab kita orang ni duduk dekat dengan kamp tentera udara, sebahagian ayah-ayah dia orang ni pegawai tentera udara, mari pakai baju dengan semua duk ada macam-macam jenis pangkat duk gantung nak suruh orang takut. Tapi dia berani dekat Melayu je, sama-sama Arab dia tak berani ke. Dia tengok Melayu ramai beratus itu, dia potong. Tapi orang Melayu okeylah, dia tak marah. Okay. Ada satu orang Arab ni, pocik tu, dia taklah tua sangat, cuma kita nampak daripada pakaian dia tu, dia tentera. Dia potong satu barisan Arab tu. Dia potong, Arab-Arab yang muda ni tak puas hati. Okay. Dia tak puas hati, dia marah. Okay. Dia tegur pakcik tua tu. Lepas tu dia cabut besi yang jadi penghadang untuk orang beratur tu. Tiap-tiap fasa besi tu akan diganti baru. Tiap-tiap semester. Tiap-tiap semester. Okay. Besi tu banyak, dia macam besi yang membentuk lorong. Okay. Tapi dia tak puas hati, dia akan angkat benda tu. Last sekali tak ada besi dah. Sebab tiap-tiap fasa akan ganti besi baru. Okay.
Lepas tu dia bertumbuk dengan pegawai tu. Dia bertumbuk walaupun dia duk pakai uniform apa semua. Okey. Apa sebab? Sebab potong barisan. Kalau ikut barisan, okey je. Lepas tu guna sistem macam Malaysia, ada satu mesin yang ada nombor giliran. Pun potong kok. Memang tak boleh ikut peraturan. Tak boleh ikut peraturan. Dan dia pernah buat kes dengan sebahagian student Nusantara. Maknanya orang Malaysia, orang Thailand apa semua yang ada belajar, dia potong. Orang Melayu Malaysia potong, kita muka redha, tak puas hati, balik rumah maki lah. Kita tahu dah kita tak ada daya upaya nak lawan ni. Okey. Hari tu dia potong satu grup Thailand, dia potong. Okay. Dia potong, dia kena Muay Thai dengan geng-geng tu. Okay. Sampai jadi pergaduhan besar di antara Arab dan Thai ni. Sehingga orang Thai tu tukar universiti, tapi Thai tu boleh lenyek lah Arab tu depan kita. Rapat lah Arab tu kena, tapi Arab tu tak puas hati lawan, dia angkat kabilah cari. Cuma kita yang Melayu ni pun rasa macam menang sesuatu walaupun dia balah dengan kawan lain. Okay. Kita rasa macam kita tak puas hati lama dengan Arab, tengok dia pukul Arab depan kita puas hati lah. Kita biarkan, jangan tolong, biar dia lenyek. Okay. Cuma teruklah Arab tu kena, sebab Arab dia bergaduh, orang Arab ni bergaduh tak cerdik sangat pun sebenarnya. Dia tak ada teknik-teknik yang dia orang Asia ni, dia kecil, dia boleh menyelit celah tu, menyelit celah ni, jadi dia boleh lawan kawan tu. Okay. Cuma nak sebutnya start daripada tu gangguan terhadap orang-orang Asia ni kurang sikit lah. Mungkin cerita tu tersebar. Cerita Arab bergaduh dengan orang Asia kecil kalah Arab. Jadi orang Arab tak ganggu sangat. Sebab muka Melayu dengan muka Thailand lebih kurang. Dia tengok Melayu, dia kata Thailand. Dia tengok Thailand, dia kata Malaysia. Sama je lah. Yang tu okey lagi. Tapi kalau dia tengok Melayu, dia kata Cina. Melayu yang muka macam mamak pun dia kata Cina. Arab ni betul dia tak tahu apa tentang negara orang. Dia memang tak tahu apa. Sebab saya ingat waktu baru siap airport Jordan ni, barulah antara airport yang baru dah dapat anugerah airport pengurusan yang terbaik lah. Tapi airport dia 2 tingkat je. Dia punya bangga tu, dia macam buat perayaan yang agak besar. Lepas tu kita orang balik Malaysia, kita akan guna airport tu. Lepas tu dia cerita, dia kata ni airport baru, moden lah, di Tanah Arak ni moden. Lepas tu kawan saya ni tak puas hati, dia kata airport kami 5 tingkat KLIA. Tunjuk gambar KLIA, siap ada LRT lagi dalam. Arab tu tak puas hati, dia kata untuk Arab okey dah airport ni. Dia tak puas hati. Malaysia lain lah, maju lagi. Tapi muka tak puas hati lah. Muka tak puas hati kalau kita cuba nak rendahkan negara dia. Muka tak puas hati. Dia tetap nak bangga, tapi dia tak bergaduh lah. Tapi kalau dia bergaduh dengan bangsa-bangsa lain, dia akan makin besar dan makin melarat. Cuma saya nak sebut sini, marah yang luar biasa, yang tak dapat menghalang dia orang daripada marah. Bacalah auzubillah, apa pun tak jadi apa. Cuma nak beritahu pada kita, marah ni perlu dikawal. Okay. Imam Ahmad dan Imam Abu Daud meriwayatkan hadis anjuran mengambil wuduk ketika marah. Okay. Ini pun ada satu hadis. Innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitana khuliqa minan nar wa inna ma tudfi'un naru bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kata-kata ni dinukilkan daripada Imam Ahmad dan juga Abu Daud. Dia kata marah daripada syaitan dan syaitan daripada api. Sesungguhnya api dipadamkan dengan air. Fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Bila mana seseorang daripada kamu marah, maka hendaklah dia berwudu. Dan hadis ini ialah hadis yang dhaif, tapi bolehlah untuk kita beramal untuk kurangkan marah. Okey. Dan antara saranan-saranan yang disebut sini yang terakhir, dia kata bila mana kita nak marah, falyaskut. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, kita diam. Dan selain sebahagian riwayat sebut mengubah posisi bila mana sedang marah. Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Bila mana seseorang daripada kamu nak marah, dalam keadaan dia berdiri, dia duduk. Fa idza dhahaba anhu al-ghadib wa illa falyattaji. Sekiranya duduk tidak menghilangkan marah, maka hendaklah dia berbaring. Tapi payah nak beramal dengan hadis ni waktu kita marah. Satu orang dia marah, daripada dia baring dia duduk. Daripada duduk dia bangun, daripada bangun dia berlari pula kejar orang tu. Okey. Dia payah nak beramal, nak ke arah benda tu. Cuma nak sebut ini antara benda-benda yang Nabi sarankan. Tapi kawallah marah, sebab daripada marah ini mengeluarkan benda yang kita buat dalam keadaan yang otak kita tak berapa rasional fikir, akhirnya berakhir dengan orang kata apa? Penyesalan.
Jadi berhati-hatilah bila mana kita marah. Tak boleh buang marah ni sebab memang manusia dia ada marah. Cuma kawallah marah tu. Dengan ta'awuz kepada Allah Azza wa Jalla daripada gangguan syaitan. Okay. Jadi setakat tu saja kita perbahasan kita pagi ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.